Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "An tu'minu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'minu bil qadri khairihi wa syarrihi." Maksudnya, sesungguhnya iman itu ialah kamu percaya kepada Allah, malaikat, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari kiamat dan qadarnya sama ada baik atau buruk. Hadis riwayat Muslim. Aku tak apalah Capit. Kalau nampak habis dah kita macam ni lah. Kau tengok orang, biar aku pergi ambil basikal tu. Aku tak apalah Capit. Kau nak tahu apa? Ruang kat dalam rumah tu, mana nampak kita ambil basikal dia? Capit, kau ingat kata kita tu. Ruang nampak siapa buat kita tu. Firman Allah dalam surah Al-Infitar ayat 10 hingga 12. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa inna 'alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Maksudnya, dan sesungguhnya untuk diri kamu ada penjaga-penjaganya, malaikat kiraman katibin yang mengetahui apa sahaja yang kamu lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Adik-adik, muslimin muslimat, penonton yang dirahmati Allah. Allah sentiasa melihat, mendengar dan mengetahui apa sahaja yang manusia lakukan, sama ada dalam keadaan terang atau tersembunyi. Dan malaikat rakib dan atid pula tidak pernah lalai dalam menjalankan tugasnya mencatat segala amalan manusia, sama ada amalan tersebut adalah amalan buruk ataupun amalan baik. Di sini kita akan membincangkan satu tajuk yang amat penting bagi umat Islam, iaitu rukun iman yang menjadi asas pegangan bagi seluruh umat Islam. Bang, cantik kan? Matahari, awan, tasik, burung-burung, tumbuh-tumbuhan. Bila malam, kita boleh tengok bulan dengan bintang. Cantik kan bang? Memang cantik. Tetapi sesuatu itu tidak akan terjadi dengan sendirinya, melainkan ada penciptanya. Cuba kita perhatikan keindahan alam semula jadi ini. Sebagai contoh, langit yang terbentang luas, bumi yang menghijau, dan burung-burung yang berterbangan. Semua ini menggambarkan betapa agungnya kekuasaan Allah. Firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 29. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Maksudnya, dialah Allah yang menjadikan untuk kamu segala yang ada di bumi. Adik-adik, muslimin, muslimat, penonton yang dirahmati Allah. Dari sudut pengertian, iman bermaksud percaya dan membenarkan sesuatu di dalam hati, mengaku dengan lidah dan mengamalkan dengan anggota. Dan tahu tak apa maksud mengejar rukun iman? Manalah Intan tahu. Macamlah Intan ni ustazah. Abang tahu?
Entah. Abang pun kurang pasti. Apa ni? Nak tanya orang dia pun tak tahu punya. Okeylah. Kalau dah dua-dua tak tahu, jom kita tanya Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Umar, Intan, ada apa? Kami berdua ni nak tanya sikit. Apakah dia pengertian rukun iman? Oh, pengertian rukun iman yang Intan dan Umar nak tanya Ustaz. Macam ni Intan, Umar dan adik-adik penonton yang dirahmati Allah. Yang dimaksudkan dengan pengertian rukun iman ialah 6 prinsip asas pegangan yang wajib dipercayai dan diyakini oleh setiap umat Islam. Ustaz, apa dia rukun-rukun iman tu? Saya tahu. Kalau Umar tahu, cuba sebutkan. Yang pertama, percaya kepada Allah. Kedua, percaya kepada malaikat. Ketiga, percaya kepada kitab. Keempat, percaya kepada Rasul. Kelima, percaya kepada hari kiamat. Dan keenam, percaya kepada qada dan qadar. Bagus, pandai Umar. Adik-adik, penonton, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah. Sebagai umat Islam, kita wajiblah yakin dan percaya dengan 6 prinsip rukun iman yang menjadi asas pegangan bagi setiap umat Islam. Mempercayai dan meyakini 6 prinsip rukun iman adalah wajib bagi setiap umat Islam. Orang yang betul-betul beriman dengan 6 prinsip rukun iman tersebut tentulah dapat membentuk akidah dalam diri mereka. Mereka yang beriman dengan Allah akan merasakan diri mereka begitu rendah dan hina. Manakala mereka yang beriman dengan malaikat pula akan mendatangkan ketakutan dalam diri mereka, kerana malaikat akan mencatat segala tingkah laku mereka. Mereka yang beriman dengan kitab Al-Quran pula akan mendapat pengajaran, petunjuk ilmu dan sebagainya. Beriman dengan Rasul akan menimbulkan ketaatan dan kepatuhan kepada perintah Allah, kerana Rasul itu dijadikan contoh dan teladan untuk diikuti. Beriman dengan hari kiamat akan mendorong seseorang itu melakukan kebaikan, kerana setiap perbuatan akan dikira dan dibalas kelak. Manakala beriman dengan qada dan qadar akan menjadikan manusia tidak berputus asa, kecewa dan sebagainya, kerana setiap yang berlaku itu telah ditentukan oleh Allah. Ustaz, siapa malaikat tu? Malaikat dijadikan oleh Allah daripada cahaya lebih awal daripada Nabi Adam, dan ia boleh menjelma dalam berbagai rupa dengan izin Allah. Malaikat tu sama dengan manusia ke? Tidak sama. Buktinya, malaikat kita tidak nampak. Malaikat tidak beristeri, malaikat tidak ada keluarga, malaikat tidak makan, tidak minum, dan malaikat sangat patuh kepada perintah Allah. Malaikat dengan manusia ni mana yang lebih banyak? Wallahu a'lam. Hanya Allah sahaja yang lebih mengetahui bilangannya. Namun begitu, hanya 10 malaikat sahaja yang wajib kita ketahui. Ustaz, adakah malaikat juga mati seperti kita? Ya, malaikat juga akan mati apabila kiamat berlaku. Tiada yang kekal kecuali Allah sahaja. Sebagai umat Islam, kita wajib percaya dengan kitab-kitab yang telah diturunkan oleh Allah kepada Rasulnya melalui malaikat Jibril. Manakala tujuan penurunan kitab ini adalah untuk
memimpin dan memandu manusia ke jalan kebenaran. Apa nama kitab-kitabnya Ustaz? Nama kitab-kitab yang wajib kita percayai ada 4. Pertama, kitab Taurat. Yang kedua, kitab Zabur. Yang ketiga, kitab Injil. Dan yang terakhir, kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran adalah kalam Allah yang menjadi panduan dan pedoman bagi seluruh umat manusia dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Oleh itu, kita hendaklah meyakini serta beramal dengannya. Siapakah Rasul itu Ustaz? Rasul itu ialah utusan Allah daripada kalangan manusia sendiri untuk memimpin manusia daripada kesesatan kepada kebenaran. Berapa banyak Rasul tu Ustaz? Bilangan Rasul ni ramai. Namun yang wajib kita ketahui adalah 25 orang sahaja. Setiap umat Islam wajib mempercayai Rasul itu adalah utusan Allah yang menyampaikan syariat kepada seluruh umat manusia. Oleh itu, sebagai umat Islam, kita wajib beriman dengan sifat-sifat wajib, mustahil dan harus bagi Rasul. Ini kerana Rasul ialah pemimpin dan pembimbing bagi seluruh umat manusia. Baiklah adik-adik, percaya kepada hari kiamat pula merupakan rukun iman yang kelima. Jadi, sebagai umat Islam, kita wajib percaya bahawa hari kiamat itu pasti akan berlaku. Bilakah berlakunya hari kiamat tu Ustaz? Wallahualam, hanya Allah sahaja yang lebih mengetahui masa dan ketikanya. Namun begitu, terdapat tanda-tanda di dalam Al-Quran dan hadis yang menunjukkan kiamat akan berlaku. Sebagai contoh, tanda kecilnya adalah perempuan akan lebih ramai daripada lelaki, manakala satu contoh tanda besarnya pula adalah matahari akan terbit daripada sebelah barat. Keindahan alam ini akan musnah dan semua yang bernyawa pasti akan mati apabila tibanya hari kiamat. Dan seterusnya, manusia akan dibangkitkan semula untuk dihisap amalan masing-masing semasa hidup di dunia ini, sama ada yang baik ataupun yang buruk. Sebagai umat Islam, kita wajib mempercayai bahawa sesuatu yang berlaku ke atas diri kita, sama ada yang baik ataupun yang buruk, sememangnya telah ditentukan oleh Allah. Adik-adik, muslimin, muslimat, penonton yang dirahmati Allah, sebagai umat Islam, kita wajiblah percaya serta menerima dengan redha apa yang telah ditetapkan oleh Allah kepada diri kita. Itulah yang dinamakan beriman dengan qada dan qadar. Setiap umat Islam wajib meyakini Allah itu wujud. Buktinya, sesuatu itu mesti ada yang menjadikannya. Sebagai contoh, cuba kita lihat kereta. Mustahil kereta jadi dengan sendirinya. Tentulah manusia yang menciptakannya. Begitulah dengan alam ini yang begitu luas. Mustahil terjadi dengan sendirinya. Sudah pasti ada penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala.
Cara meyakini rukun iman: sentiasa memperbanyakkan bacaan Al-Quran, banyak berzikir kepada Allah, memperbanyakkan ibadah sunat seperti puasa sunat dan salat sunat, banyak bersedekah dan membantu orang-orang yang memerlukan bantuan, banyak berfikir tentang kebesaran Allah, sentiasa beristighfar dan bertaubat, dan sentiasa mentaati Allah dan menjauhi larangan-Nya. Mempercayai rukun iman mempunyai berbagai-bagai fikir. Beriman kepada Allah ialah asas kehidupan manusia, khususnya dari sudut kerohanian. Ini juga menjadi punca kepada semua ketenangan serta menjadi sumber kebahagiaan diri, keluarga dan masyarakat. Keimanan itu juga menyedarkan seseorang bahawa Allah sentiasa mengetahui walau di mana pun kita berada. Tidak ada sesuatu pun dapat disembunyikan daripada. Sebagai kesimpulannya, percaya kepada rukun iman menjadi asas utama dalam kehidupan manusia dalam mencari kebahagiaan dunia dan akhirat. Kesimpulannya, orang-orang yang tidak mempercayai rukun iman ini adalah golongan yang hidup tanpa arah tujuan dan pegangan. Justru itu, mereka akan sewenang-wenangnya melakukan perbuatan keji dan mungkar tanpa ada sedikit pun perasaan bersalah di dalam diri mereka, seperti mencuri, menipu, meropak, menyamun dan berbagai-bagai lagi. Adik-adik, muslimin muslimat, penonton yang dirahmati Allah, Ustaz harap apa yang kita bincangkan hari ini sedikit sebanyak akan menambah keimanan, ketakwaan dan hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah di lain ketika, di lain masa kita akan berjumpa lagi. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.